Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan kesyukuran kerana pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam yang penuh barakah ini, saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit sebanyak peluang untuk belajar bahasa Arab Al-Quran bersama para muslimat dan juga penonton yang berada pada hari inilah. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada AJK Surau Kementerian Kerja Raya kerana masih meneruskan aktiviti-aktiviti yang mulia seperti ini walaupun kita sedang dilanda coronavirus kan. Okey. Jadi sebelum saya melanjutkan kalam saya pada hari ini, kita mulakan dahulu majlis kita dengan Ummul Kitab bisiril Fatihah. Fatihah. Iya kan. Iya kan. Nasta'in dengan surat. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada hari ini sebenarnya kita akan mempelajari sedikit bahasa Arab Al-Quran, tetapi kita tidak akan belajar terlalu banyak tentang tata bahasa. Malah kita hanya belajar melalui surah Al-Fatihah dan insya-Allah dengan hanya melalui sesi 1 jam ini kita akan mempelajari hampir 9,000 lebih perkataan daripada Al-Quran. Kerana surah Al-Fatihah mengandungi perkataan-perkataan yang sangat banyak kali diulang di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi macam mana saya akan conduct sesi pada hari ini? Pertama-tamanya saya akan terjemahkan dahulu seperti yang kita nampak nanti di skrin. Kita akan terjemahkan satu persatu perkataan di surah Al-Fatihah ini. Kemudian sedikit penerangan yang berkaitan dengan ayat tersebut supaya kita lebih memahami dan menjiwai. Kemudian disudahi dengan saya akan share berapa kali setiap perkataan ni diulang di dalam Al-Quran. Sebagai galakan kepada kita, sebenarnya belajar bahasa Arab Al-Quran itu tidaklah sesuka yang disangka, kan? Okey. Alright. Jadi saya akan mulakan dengan terus share skrin. Okey. Kita akan mulakan dengan terjemahan perkataan dahulu. Bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Jadi a'udzu ni, pada perkataan a'udzu ni, okey, hamzah ini membawa maksud akulah, aku. Aku. Saya atau aku. Okey? A'udzu, berlindung billah, dengan Allah. Dengan di sini membawa kalau dalam bahasa Arab ni huruf dia mempunyai pelbagai makna. Jadi antara makna yang ada bagi huruf B ni yang bawa maksud dengan ini, di sini dia bawa maksud al-isti'anah. Al-isti'anah, iaitu meminta pertolongan. Jadi aku berlindung, a'udzu, aku berlindung billah, dengan meminta pertolongan Allah, mina, daripada syaitan ar-rajim, yang direjam. Okey. Jadi sebelum saya meneruskan terjemahan dia, saya akan jelaskan dululah sedikit yang berkaitan dengan ayat ini. Kenapa kita disunatkan memulakan sebelum membaca Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat suci, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi antaranya ialah supaya kita meminta perlindungan Allah daripada keraguan-keraguan yang dibisikkan oleh syaitan. Begitu juga dalam sebelum memulakan Al-Fatihah, tapi dia hanya sunat dan dalam hati sajalah. Supaya kata ulama, supaya kita memutuskan sebagai pemutus antara kesibukan kita sebelum kita masuk dalam solat ini dan kita ingin masuk solat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu sebagai pemutus agar diputuskan daripada segala bisikan-bisikan, kerunsingan-kerunsingan, kesibukan-kesibukan kita sebelum kita memulakan sembahyang tu. Kan kita macam-macam urusan sebelum tu kan. Jadi maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memohon agar Allah melindungi kita daripada segala bisikan-bisikan dan juga hasutan-hasutan syaitan. Antara
hasutan-hasutan yang biasa kita akan hadapi ketika dalam solat semestinya menerewang lah. Pemikiran kita mungkin menerewang. Yang sebelum ni kita tak ada idea, kita kan tiba-tiba ada idea. Yang kita terlupa, tiba-tiba kita teringat. Yang kita rasa tak dapat selesai tadi, tiba-tiba kita dapat ilham. Jadi itu sebenarnya semuanya adalah kacau ataupun godaan-godaan daripada syaitan. Bukan sebab kita dapat ilham tiba-tiba kita rasa, oh mungkin sebab solat aku ni berkualiti maka banyak ilham yang aku dapat dalam solat ni. Bukan. Kerja syaitan adalah menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam solat. Jadi kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mudah-mudahan Jadi kemudian ayat seterusnya, ayat pertama daripada surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini, saya akan mula terjemah balik perkataannya. Ba di sini membawa maksud dengan juga. Seperti ba di atas. Dengan. Namun dengan ba yang di sini membawa maksud permulaan. Al-ibtida. Permulaan. Al-ibtida. Permulaan lah bermaksud, iaitu aku bermula dengan. Aku bermula. Aku bermula dengan. Ba apa? Ba al-ibtida. Yang bermaksud permulaan, iaitu ba yang masuk pada bismillah tu lah. Ba yang ada pada bismillah membawa maksud permulaan. Nanti kita terangkan sedikit demi sedikit. Ismi ni adalah maksudnya nama. Nama Hasan. Terus ke? Okey. Right. Jadi dengan nama Allah lah, bismi Allah. Sementara bagi laluan pada azan, saya terjemahkan sedikit dulu perkataannya. Dengan nama Allah Ar-Rahman saya duduk dulu lah boleh.
Okey, jadi kita teruskan Duduk sini nampak. Okey. Jadi kita teruskan pengajian kita, iaitu kita sekarang berada di Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah terjemahkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim bermaksud aku bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi antara hikmah kita diajar untuk memulakan setiap satu pekerjaan dan juga termasuk dalam surah Al-Fatihah, apa-apa sajalah pekerjaan kita disuruh ataupun diajar, ya, kita para umat Islam diajar untuk memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita sentiasa dalam keadaan sedar dan sentiasa dalam keadaan mengetahui bahawa kita tidak memerlukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu pekerjaan tu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan apa-apa sajalah yang daripada kita, malah pada halnya kita hanya memulakan semata-mata dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan nama Allah sahaja, dengan izinnya, dengan kurniaannya, dengan hidayahnya. Bukan dengan ilmumu tetapi dengan ilmu Allah. Bukan dengan kekuatanmu tetapi kekuatan yang diberikan Allah. Bukan dengan kemampuan dan kepandaianmu tetapi hanya semata-mata anugerah daripada Allah lah kita memulakan sesuatu pekerjaan. Apa saja. Sebab itu kita setiap pekerjaan kita diajar untuk memulakan dengan Bismillah. Supaya kita tidak makin memandang diri atau meninggi diri. Dan sentiasa sedar bahawa setiap satu langkah kehidupan kita itu adalah hanya semata-mata dengan pertolongan dan inayah Allah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tu kita akan jelaskan sedikit dalam ayat ketiga nanti. Jadi khusus untuk dia. Cuma kata ulama, antaranya hikmah kenapa kita dimasukkan, kita bermula dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bukan dengan nama Allah yang lain? Contohnya Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kan? Qabid, Al-Basit. Contohnya nama-nama lain, nama-nama Allah yang banyak dalam 99 nama Allah tu. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Antaranya, yang ni saya petik daripada kata-kata Imam Asy-Sya'rawi. Antaranya kenapa kita mulakan Allah Subhanahu Wa Taala ajar Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita hamba ini bila saat dia kembali kepada Allah, ataupun saat dia memulakan sesuatu dan menyebut nama Allah, dia sentiasa mengingati bahawa Allah itu bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan diingatkan dengan sifat-sifat yang lain, tetapi yang pertama dan sentiasa diingatkan bahawa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, supaya yang berdosa datang dia tahu dia menghadap Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, supaya yang maksiat tadi datang tahu dia menghadap Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, supaya yang mungkin contohnya kita nak solat, mungkin yang selalu lewat solat, tidak solat ataupun apa saja, dia kembali tanpa rasa ragu-ragu kerana dia tahu dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sepatutnya tidak kita jadikan alasan bahawa kita tak ready untuk berbuat baik. Macam itulah. Saya belum ready untuk belajar, saya belum ready untuk sembahyang, saya belum ready untuk gini kerana saya belum cukup baik. Bukan begitu. Bukan begitu cara ataupun bukan begitu fahaman yang sepatutnya kita ada. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menekankan bahawa engkau memulakan itu hanya dengan namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Supaya kita sentiasa ingat dan jiwai itu. Supaya kita kembali dalam keadaan kembali kepada hadrat rahmat dan kasih sayang dia. Okey, itu antaranya. Kemudian kita teruskan pula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam biasa kita akan terjemah and then kita akan explain lah ayat dia. Boleh Okey. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ni. Okey. Alhamdu, okey, segala puji. Segala puji lillah. Li bermaksud bagi ataupun untuk. Bagi bagi Allah. Lam, macam saya kata tadi, huruf-huruf di dalam bahasa Arab ni dia mempunyai pelbagai makna.
Antaranya juga yang lam ini adalah termasuk huruf lah dalam bahasa Arab. Dia membawa maksud di sini, lam di sini membawa maksud al-ikhtisas. Ikhtisas maksudnya khusus, khas, hanya. Begitu. Lam yang bawa maksud apa? Al-ikhtisas. Okey. Lam yang bawa maksud al-ikhtisas. Berarti bila kita terjemah, segala puji hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Rabb. Tuhan yang mentadbir. Rabb. Tuhan yang mentadbir. Tuhan yang mentadbir al-alamin, sekalian alam. Saya percaya kebanyakan daripada kita dah hafal makna ataupun terjemahan di sebalik surah Al-Fatihah. Cuma mungkin sedikit penambahan pada hari ini adalah kita belajar secara setiap huruf terjemahan dia dan juga sedikit penerangan lah. Kadang-kadang ada perkara yang kita tidak sedar, yang kita tidak faham dalam yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah secara setiap hari tu. Kita tak menghayatinya. Okey. Jadi mudah-mudahanlah dapat lebih perkongsian pada hari ini. Jadi apabila kita berkata segala puji bagi Allah, okay. Apabila kita berkata segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, maksudnya segala puji lah, segala yang dikatakan puji, yang selayaknya dipuji, yang dikagumi, yang diagung-agungkan itu hanyalah Allah, Berbeza dengan asyukur, kan ada hadis yang mengatakan man lam yashkurin nas, tidak mensyukuri Allah. Siapa yang tidak mensyukuri manusia tidak mensyukuri Allah. Iaitu kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan ucapan penghargaan apabila menerima sesuatu pertolongan, sesuatu bantuan ataupun sesuatu yang baik daripada seseorang, maka kita mengucapkan terima kasih. Tetapi hati itu mesti hanyalah mengagumi dan memuji Allah. Dalam keadaan kita menyaksikan makhluk memberi bantuan ataupun memberi apa sajalah, maka hati itu, iaitu alhamdu tu, dalam hati hanya ada mengagumi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu antara sedikitlah perbezaan bagaimana kita berterima kasih pada manusia dan bagaimana alhamdu tu yang ada di hati itu sepatutnya semata-mata hanya bagi Allah saja. Itu yang dikatakan alhamdu tu khusus bagi Allah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi saya nak kita supaya kita pergi balik kepada satu ayat yang lain, supaya kita boleh mendalami dan menghayati sedikit maksud alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ni dalam surah lainnya, iaitu pada ketika yang mengatakan Allah mengambil janji anak Adam tu. Allah mengambil janji anak Adam, bukankah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu. Allah pernah mengambil janji daripada seluruh Bani Adam ini ketika di zaman alam ruh lagi, bahawa bukankah aku ini Tuhan kamu. Alastu bi rabbikum, maksudnya bukankah aku yang mentadbir segala urusan, mentadbir segala-gala ketentuan dalam hidup kamu, hatta seluruh apa saja yang akan berlaku ini bukankah dalam takbir aku. Allah pernah tanya, alastu bi rabbikum. Jadi pada ketika itu seluruh anak Adam, termasuklah yang kufurnya, yang musyriknya, yang akan lahir di dunia ini dalam keadaan kufur, musyrik ataupun apa saja, bagaimanapun keadaan mereka di dunia ini, tapi sebenarnya hakikatnya pada ketika di alam roh lagi, semua anak Adam itu telah mengakui bahawa Allah yang mentadbir segala urusan. Allah yang mentadbir segalanya. Cuma apabila kita lahir ke dunia, kita dalam keadaan lupa dan alpa, telah lahir dalam bentuk dalam jasad ini, kita lupa dan alpa, maka kita sibuk mentadbir urusan kita. Yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kita menyibukkan urusan perkara yang telah Allah jamin, yang telah dijanji oleh Allah akan uruskan, tetapi kita lalai daripada perkara yang Allah minta. Kita lalai daripada perkara yang Allah minta. Engkau lalai. Antara kerugian manusia adalah dia menyibukkan diri dengan perkara yang telah Allah jamin, takbirannya ni Rabbil Alamin, mentadbir segala satu, rezekinya, hidupnya, matinya, kahwinnya, tak kahwinnya, anaknya, apa saja setiap satu itu Allah yang takbirkan. Tapi kita sangat runsing dengan perkara-perkara ini, takbiran Allah ini,
tapi kita lalai daripada apa yang dituntut daripada kita. Apa dia yang dituntut daripada kita? Iaitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan sekalian semua manusia dan jin itu, jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku, dan engkau menyembah aku agar engkau mengenal aku lah. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal aku. Aku nak engkau kenal aku je. Kau menyaksikan itu aku. Tapi kebanyakan manusia itu, walaupun dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ke, raditu billahi rabba ke, tetapi dia tidak menjiwai perkataan rabbil alamin itu, Tuhan yang mentadbir sekalian alam itu, maka dia kerunsingan, kesibukan, keharuan menguruskan perkara yang telah Allah jamin, iaitu dalam pentadbiran Allah, tetapi dia lalai daripada perkara yang dituntut. Perkara yang dituntut. Maka kita dididiklah dalam setiap sebab tu kita diperintahkan untuk solat. Berapa kali kita ulang surah Fatihah ni? 17 kali paling kurang. So kalau kita faham 17 kali cukup sebenarnya untuk mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi kehidupan tu sepatutnya dengan lebih tenang dan dengan lebih selayaknya lah kita sebagai hamba ni. Jadi sebab itulah solat itu sepatutnya menjadi didikan kepada jiwa, yang mana apabila kita faham, kita akan menghayatinya dan kita boleh bawa kepada luar solat kita. Maka apabila kita keluar daripada solat, itulah solat yang akan menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang menghalang daripada kejahatan dan kemungkaran. Dan kita pun akan tahu macam mana nak prioritikan hidup kita. Kita takkan kucak-kacir, insya-Allah lah takkan kucak-kacir, takkan serabut dengan perkara yang tidak sepatutnya. Kita akan jalani kehidupan dengan lebih tenang dan seperti yang kita tahu, bila kita lebih tenang, lagi banyak insya-Allah perkara yang boleh selesai sebenarnya dalam kehidupan. Tapi bila kita serabut, kita fikir benda yang tak perlu dan tak patut, semua kerja tak jadi. Saya rasa kita pernah hadapi benda tu. Saya cakap daripada pengalaman saya sendirilah. Kita sibuk dengan sini macam mana nak begini, macam mana nak begitu, macam mana begini. Sekali satu pun tak jadi. Sebab apa? Serabut. Prioriti tak betul. Macam mana nak prioriti betul? Kita kena faham dululah. Apa sebenarnya prioriti kita dalam hidup? Dan cuma satu je prioriti dia. Kan Allah dah kata dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak ciptakan manusia dan jin itu. Allah tak kata aku cipta dan jin dan manusia untuk menyembah aku. Dia tak kata gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Itu je satu tujuan. Kan? Satu je. Jadi tugas kita adalah memahami bagaimana menjalani setiap satu kehidupan itu sebagai hamba dia lah. Dan kita tahu kita ini telah dijamin dan diurus tadbir oleh sebaik-baik yang mentadbir. Begitulah kita sebagai orang beriman, insya-Allah, dan orang yang mukmin menjalani kehidupan. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, saya percaya ramai yang tahu, so saya tak nak bangun untuk terjemah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ataupun terjemahan Al-Quran dan tafsir, kebanyakannya kita akan nampak bahawa Ar-Rahman tu dikatakan untuk sekalian makhluk seluruhnya, dan Ar-Rahim tu khas untuk orang mukmin. Itu maksud secara umum yang kita boleh faham, tangkap sekali bacalah. Tapi Ar-Rahman itu yang dimaksudkan untuk sekalian makhluk itu ialah kita kena faham bahawa Allah menciptakan seluruh alam dan sekalian makhluk ini dengan sifat rahman dia. Bukan sifat adil, bukan sifat marah, bukan sifat kekerasan, bukan sifat apa saja yang lain, tetapi hanya dengan sifat rahman dia. Seluruh makhluk ini, termasuklah semuanya yang kita nampak seolah-olah tidak baik, seolah yang kita nampak baik. Apa saja yang kita yang diciptakan ini, Allah menciptakan dan menjadikannya dengan sifat rahman. Kita kena yakin yang tu. Allah Maha Rahman dan dia menciptakan sekalian setiap satu kejadian dengan sifat rahman dia. Tak kisah termasuk orang kafir, termasuk orang musyrik, termasuk musuh Islam ke, apa pun, semuanya Allah ciptakan dengan sifat rahman. So kalau nak senang, saya bagi macam untuk senang faham lah. Bukanlah faham keseluruhannya, tapi sedikit gambaran lah. Bagaimana yang dikatakan sifat rahman Allah itu, Allah ciptakan dengan sifat rahman dia seluruh alam ni, yang saya menurut sekadar pengetahuan yang saya adalah yang diizinkan pada hari ini. Sifat rahman ini Allah ciptakan dia ada berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Maksudnya apabila dia ciptakan syurga, dia ciptakan juga neraka. Apabila dia ciptakan ada yang beriman, dia ada cipta juga yang kekufuran. Apabila dia cipta kebahagiaan, dia cipta juga kesengsaraan. Menurut kita punya definisi lah kesengsaraan.
Ada juga sebagaimana ada yang kaya akan ada yang miskin. Ada lapar, ada kenyang. Begitu. Ada banyak, ada sedikit. Dia ada pasang-pasangan. Itu orang kata ulama membahaskan begitu supaya kita boleh fahamlah sedikit yang dikatakan seluruh alam ini diciptakan dengan sifat Rahman. Bagaimanakah tidak, sedangkan orang yang ingkar dan kufur yang kita nampak sepatutnya tidak selayaknya mendapat tidak selayaknya mendapat nikmat daripada Allah, tapi kita tengok kadang-kadang kita rasa kita lah rasa seolah-olah mereka ni kenapa senang sangat hidup diorang dah lah tak ada undang-undang, tak perlu nak ikut peraturan Islam, dosa lah, pahala lah, tapi punya senang, punya berjaya, kita nampak macam tu. Itulah rahmat Allah. Allah memang maha pemurah, dia memang maha kaya. Tetapi kekasih sayang Allah ataupun kejayaan seseorang di sisi Allah tu bukan ditentukan dengan harta dan kekayaan. Dan bukan bererti juga Islam tidak menerima harta dan kekayaan. Cuma bukan itu ukuran dia. Kadang-kadang kita salah faham. Ingatkan Islam tu suruh miskin. Islam tu suruh bawa kereta buruk-buruk. Pakai pun compan-camping. Bukan. Bukan begitu. Cuma itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran dia. Okey. Jadi itu Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim pula. Kalau tadi Ar-Rahman itu secara seluruh alam ini dicipta dengan Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahim ini, sifat Allah ini hanya Allah berikan kurniaan dia kepada rohani-rohani ataupun jiwa-jiwa yang dipilih. Iaitulah jiwa-jiwa orang yang diberikan rasa syukur, rasa sabar, keimanan, keikhlasan. Itulah orang-orang yang mukmin yang mendapat sifat Rahim Allah ni. Orang-orang yang dianugerahkan sifat. Maka mereka yang Allah anugerahkan sifat-sifat ini daripada Allah, dia akan, itu yang dia kata, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun tu. Mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Bukan kerana mereka ni tak erti takut macam orang yang mempunyai masalah akal ke ataupun tak rasa sedih kerana tak mempunyai perasaan, tetapi mereka telah ditangani ataupun ditanganilah oleh Allah dengan sifat-sifat sabar, rasa bersyukur, rasa redha. Itu maka senangnya pun begitu, kesyukurannya tetap begitu, susahnya pun kesyukuran dan kegembiraannya begitu. Kerana hidup mereka yang dianugerahkan sifat-sifat Ar-Rahim ini daripada Allah ni, kurniaan-kurniaan ini, mereka hidup hanya dengan Allah. Saya terutamanya masih belum lagi lah. Masih banyak perlu yang belajar, perlu kita hayati. Tetapi mereka yang telah mendapat anugerah sifat Ar-Rahim ini, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Ditangani oleh Allah. Sebenarnya semua kehidupan kita memang ditangani oleh Allah. Cuma kita tidak sedar. Jadi orang yang tidak mendapat anugerah sifat-sifat ini, dia merasakan dia yang perlu menangani kehidupan dia. Dia yang perlu aku usaha barulah begini, aku mesti begini, baru begini. Maka dia meletakkan semua bebanan itu pada dirinya. Begitu juga kadang-kadang saya juga, kita terpengaruh dengan asakan yang berlaku sekeliling kita dalam peristiwa dunia ni, maka kita meletakkan bebanan tu di atas kita. Ketika itu kita akan rasa berat, tidak mendapat kurniaan sifat Rahim Allah ni. Tetapi apabila Allah tangani, iaitu Allah berikan sifat-sifat dia yang sabar, sifat penyabar, sifat redha, sifat syukur, maka kita akan diberi rasa tenang dan ringan tu. Sebab kita menyaksikan dan yakin bahawa yang menangani, yang sebenar-benarnya yang menangani itu hanya Allah saja, bukan kita, bukan makhluk. Maka begitulah mereka yang hidup dengan Allah itu. Itulah mereka yang telah mendapat kurniaan sifat Rahman dan Rahim Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah orang yang mukmin, orang yang mukmin. Orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Jadi beruntunglah mereka yang mendapat sifat ataupun mendapat kasih sayang Allah daripada sifat Rahman dan Rahimnya. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat anugerah-anugerah ini, insya-Allah. Dan untuk mendapatkan anugerah tu antaranya kata ulama lah, kita kena berlatih untuk jangan melakukan amalan tu kerana lain, tapi lakukanlah kerana Allah semata-mata. Yang tu kita akan bincang dalam bab lain. Itu dalam pelajaran lain. Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian seterusnya ayatnya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yang memiliki lah. Maliki Yaumiddin yang memiliki, Yaumiddin, hari pembalasan. Din ni dia ada beberapa maksud lah.
Ada beberapa maksud. Tapi dalam ayat ini dia mau maksud pembalasan, iaitu pada hari tersebut hamba-hamba ini akan dibalaslah segala amalannya, baiknya, buruknya ke apa saja, semuanya akan dibalas pada hari tersebut. Jadi pada ketiga ini Allah mengingatkan dalam surah Al-Fatihah ni, kita menyebut setiap hari Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Okey, bila kita kata yang memiliki hari pembalasan, adakah maksud hari lain tu Allah tak memiliki ataupun waktu lain? Peristiwa dalam hidup lain bukan Allah pemiliknya. Ya. Hakikatnya dan yang sepatutnya kita faham, segala-galanya itu memang milik Allah lah. Tapi ketika di dunia kita akan orang kata dipengaruhi lah dengan keadaan sekeliling ataupun apa saja, menyebabkan kita tak merasakan bahawa segala-galanya itu sebenarnya dimiliki Allah yang memiliki dan mengatur dan menentukannya. Tetapi pada hari tersebut semua makhluk akan menyaksikan, ya Allah, sebenarnya selama ini kehidupan aku daripada awalnya hingga akhirnya itu sebenar-benarnya semuanya dalam ketentuanmu. Sebenarnya engkaulah yang pemilik sebenar-benarnya, bukan aku. Kan? Engkaulah. Pada ketika itu manusia semua akan sedarlah. Tak ada lagi yang tidak ada lagi yang akan dapat menafikan atau tidak ada lagi yang akan dapat mengelak. Dia akan sedar bahawa pemilik sebenar selama ini adalah Allah. Itulah saat dia. Jadi kita ni sebagai orang yang umat Muhammad, sebagai orang Islam yang mendapat rahmat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita sepatutnya belajar dan menyaksikan bahawa segala-galanya itu memang daripada Allah. Daripada sekarang lagi, sebelum kita dipersaksikan pada hari kiamat kelak, yang sebenar-benarnya yang memiliki itu adalah Allah. Ketika itu dah terlambatlah. Tidak perlu penyesalan demi penyesalan. Dikatakan pada hari tersebut tiada yang tak menyesal. Sama ada yang kalau yang berkelakuan buruknya, mereka menyesallah kerana tidak berbuat kebaikan. Yang kufurnya menyesal kerana tidak mempercayai dan beriman dengan para nabi. Ataupun orang yang sebaik-baiknya yang beramal soleh pun tetap akan menyesal. Dia kata, andai aku tahulah ini keindahannya untuk bertemu denganmu, nescaya aku akan banyakkan lagi sujud aku, banyakkan lagi ibadah aku ketika di dunia. Tak akan cukup pengagungan aku terhadapmu, ya Allah. Kenapa aku tidak lebih lagi ibadah aku tu? Kenapa aku tidak lebih tunduk lagi? Kenapa aku tidak lebih menyembahmu lagi, ya Allah, ketika di dunia? Kenapa aku disibukkan dengan perkara lain selain daripada-Mu? Bagaimana aku boleh begitu? Begitulah contohnya. Tidak ada yang tidak menyesal pada hari tersebut. Termasuk orang yang paling soleh pun dia akan menyesal kerana tidak cukup tunduk ataupun beribadah kepada Allah. Tapi Allah itu pula. Jadi pada ketika itu semuanya akan menyaksikanlah yang benar-benar pemilik sebenarnya. Dalam ayat yang lain Allah bertanya pada ketika semua makhluk telah dimatikan, seluruh alam ini telah ataupun dunia ini telah dimusnahkan pada hari kiamat kelak. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tanya. Limanil mulkul yaum? Sebanyak 3 kali. Limanil mulkul yaum? Siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini? Di manakah yang raja-raja yang sombong dulu tu? Limanil mulkul yaum? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Sehinggalah Allah Ta'ala sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah yang maha tunggal lagi maha mengerasi. Jadi itu pada hari itu semua manusia akan sedar. Jadi sebelum kita disedarkan pada hari kiamat, Nabi dah bawa dah ajaran-ajaran dia. Ajaran Islam, Nabi dah bawa dah. Segala apa yang sepatutnya kita faham, kita belajar, supaya kita di dunia ini lagi telah belajar untuk menyaksikan bahawa yang memiliki segala-galanya itu adalah Allah, sebelum kita dibawa kepada akhirat kelak. Jadi ada untuk memberi orang kata perumpamaannya, Syekh untuk memberi perumpamaannya antaranya seperti kita di dunia ni, di dunia ini ditimpa sakit, wa'iyyazubillah, ditimpa sakit ataupun penyakit yang menyebabkan kita tak boleh gerak seluruh badan, stroke ataupun koma. Pada ketika itu kita akan sedar yang menggerakkan jari itu rupanya aku ni untuk menggerakkan jari, untuk mengedipkan mata, untuk melakukan setiap satu sekecil-kecil perbuatan itu hanya dengan kurniaan Allah saja. Tapi kita tidak menyedari kerana kita diberikan kesihatan, kita diberikan kebolehan untuk bergerak, untuk mencapai ini, mencapai itu. Maka kita lupa. Kita selalu tidak sedar.
Tapi janganlah sampai kita diberi peringatan dalam bentuk untuk menjadi koma ataupun stroke, begitu baru nak ingat, ataupun ketika di hari akhirat kelak baru dia nak sedar yang pemilik sebenar segalanya adalah Allah. Maka inilah dia, kita diajar setiap hari kita ulang dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, supaya kita menyedari bahawa yang memiliki sebenar-benarnya segala-galanya itu adalah Allah sahaja. Maka apabila kita telah kita diajar untuk Bismillahirrahmanirrahim, memulakan dengan nama Allah dan memuji-muji Allah, sifat-sifat Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, maka di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diajar untuk yang dikatakan penyerahan total ataupun sepenuhnya kepada Allah itu bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau na'budu, nun ini bawa masuk kami, kita lah, kami sembah, wa, dan akan dikau nasta'in, kami memohon pertolongan. Seperti tadi kat atas tu kita cakap dekat auzubillah tu ba isti'anah. So sini nasta'in, memohon pertolongan. Jadi di sini kita diajar bahawa tengok iyyaka na'budu, kemudian wa dekat sini. Kat tengah-tengah ni wa iyyaka nasta'in. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berlaku serentak. Bukan kemudian. Bukannya iyyaka na'budu dulu baru nasta'in, atau bukan juga nasta'in dulu baru na'budu. Bukan. Ianya berlaku serentak. Akan dikau yang kami sembah, akan dikaulah kami sembah. Engkau yang memerintahkan kami untuk menyembahmu. Segala syariat ini diperintahkan olehmu, dan hanya dengan pertolonganmu sahaja kami mampu menyembahmu dengan sebenar-benar sembah kehambaan itu, hanya dengan pertolonganmu saja. Itu dia serentak. Dia tidak kata aku beribadah dulu kemudian baru aku minta tolong kepada Allah. Ataupun dia tak kata juga minta tolong dulu baru nak beribadah. Bukan. Akan dikau kami sembah, dan hanya dengan pertolonganmu dan kehendakmu, anugerahmu, inayahmu, hidayahmu sahaja kami akan mampu untuk menyembahmu dengan sebenar-benar sembah penghambaan itu. Kalau tanpa pertolonganmu ya Allah, kami mungkin sentiasa dalam keadaan lalai dan leka, kami tidak menyembahmu seperti mana yang kamu kehendaki. Kita sepatutnya belajar untuk supaya kita menyembah Allah tu seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Selama ni kita menyembah Allah seperti yang kita kehendaki. Kita rasa macam ni kot, Allah nak macam ni lah. Lepas macam ni kita baru berdoa, kita buat usaha dulu, ataupun kita doa dulu baru usaha. Tak kisahlah macam mana pun, apa pun fahaman kita, mestilah sepatutnya kita belajar supaya agar Allah itu disembah seperti yang Dia kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dengan pertolonganmu saja kami mampu menyembahmu seperti yang engkau kehendaki, engkau perintahkan. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia setara, serentak. Tu wa. Kalau dia kata fa, kemudian fa. Iyyaka na'budu fa iyyaka nasta'in. Barulah akan dikau kami sembah, kemudian kami minta tolong. Tapi dia kata wa. Berarti bila kata wa, dia serentak. Sama level antara dua ni, meminta pertolongan dan juga penyembahan ini, perbuatan kita penyembahan ini sama dia. Okey. Maka setelah kita memuji-muji Allah, diajar untuk memuji-muji Allah dan melakukan penyerahan, penyerahan total kepada Allah ni, mengakui bahawa segala-galanya itu daripada Dia itu, hanya dengan Dia sahaja dapat terlaksana, barulah kita diajar untuk meminta. Dan apa yang kita diajar untuk minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ataupun hidayahkan, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami atau tunjukkanlah kami, tunjukilah kami, ni kami, sirat jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami yang lurus.
Ya Allah, ya Tuanku. Okey, setelah kita puji-pujian dan juga penyerahan total ini, kita minta pada Allah, ya Allah, Kau tunjukkanlah aku jalan yang lurus semata-mata kerana-Mu tu macam mana, ya Allah. Kau tunjukkan aku jalan yang hanya tulus, lurus, ikhlas hanya untuk-Mu tu bagaimana. Hanya dengan pertolongan-Mu sahaja Engkau tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang kami lalui itu agar ianya disemata-matakan kerana-Mu sahaja. Agar kami tidak menyimpang-nyimpangkan kehidupan kami dan disibuk-sibukkan dengan perkara lain selain-Mu. Mengagung-agungkan, merunsing-runsingkan perkara yang lain selain pada-Mu. Kau tunjukkan kami jalan ni. Kerana kalau Allah tidak tunjuk ataupun Allah tidak anugerahkan, kita akan kekal dalam keadaan begitulah. Berputar-putar, kucar-kacir, kejap ke sana, kejap ke sini. Rasa macam dah okey. Rasa macam dah tenang, dah faham. Tapi kemudian tiba-tiba sesuatu berlaku, kucar-kacir balik. Lepas tu nanti rasa macam dah okey dah hidup aku ni. Lepas tu nanti bila hadapi sesuatu lagi yang lain pula, kita kembali kucar-kacir balik. Tertanya-tanya lagi, kenapa agaknya? Apa yang aku buat selama ni? Jadi kita minta, Allah dah ajar dah benda ni. Dalam solat, setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, ya Allah, yang dikatakan jalan yang lurus, tulus semata-mata kepada-Mu tu bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalannya. Mana? Saya tak cukup tempat, saya tulis kat sini. Itulah jalan apa? Jalan orang-orang yang jalan yang lurus ni, jalan siapa? Jalan orang-orang yang jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Engkau telah anugerahkan kepada mereka ataupun beri nikmat kepada mereka. Engkau telah anugerahkan kepada mereka atau beri an'amta, beri nikmat kepada mereka. Alaihim asalnya daripada ala atau him. Jadi ke atas mereka. Ala atau him. Ala maksudnya ke atas mereka. Jalan yang lurus itu bagaimana? Itulah jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah dianugerahkan kepada mereka jalan yang lurus ni? Itulah para rasul, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang hidup mereka benar, jujur semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kurniakan kami jalan itu, tunjukkan kami jalan itu agar kami dapat menjalaninya seperti mereka-mereka yang telah Engkau berikan nikmat itu. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, ghairil maghdubi alaihim, bukan. Kami tidak, janganlah ya Allah Engkau benarkan kami untuk melalui jalan orang-orang yang Kau murkai. Ghair, bukan. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai alaihim, macam tadi alaihim daripada ala him, ke atas mereka, bukan orang yang Engkau murkai ke atas mereka. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Dan bukan jalan orang yang sesat. Antara sesat ini selain daripada kalau kita terjemahkan dia sebagai orang-orang yang kufur, orang yang musyrik, yang munafik, tetapi untuk kita sebagai Muslim ni, pelajaran untuk kita juga, kita kena reflect balik pada diri kita lah. Bukan jalan orang yang murkai. Kalau jalan yang Allah redai, tadi Allah suruh kita ajar adalah jalan yang lurus, maka jalan yang murkai adalah jalan yang kita simpang-simpangkan, lencong-lencongkan lah. Kerana selain Allah tu, yang kita lencong-lencongkan, yang kita cuba untuk selit-selitkan, begitu. Maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang yang sesat. Antara yang sesat, wa iyazubillah, dia mungkin cuba memahami agama berdasarkan apa yang tertulis saja, berdasarkan teks saja. Dia rasa dia baca, buat research sendiri, boleh kita faham apa itu agama tanpa mengikut para ulama, para siddiqin yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyazubillah. Penat aja kita melakukan ibadah dan juga kita memperjuangkan fahaman kita, tapi padahal kita adalah orang-orang yang
sebenarnya tidak beradab dan angkuh. Cuba memahami agama dengan pemikiran dan juga kepandaian, seolah-olahnya lah kepandaian kita sendiri berdasarkan teks yang tertulis, tanpa melalui jalan-jalan para ulama yang terdahulu, tanpa menghormati dan mengikuti, beradab dengan mereka-mereka yang hampir dengan ulama dan juga seterusnya bersambung sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyazubillah. Jadi itu sedikit sebanyak daripada saya penjelasan, dan of course dia bukannya saya yang terjemah sendirilah. Jelasan daripada saya. Kalam-kalam ulama yang mengajar kita penjelasan sedikit yang dapat diizinkan pada hari ini, penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Dan pastinya surah Al-Fatihah itu tidak terbataslah kalau untuk diperjelaskan rahsia-rahsianya. Tapi inilah yang sempat kita ceritakan pada hari ini. Sebelum saya sharekan sedikit berapa kali perkataan dalam surah Al-Fatihah ni diulang supaya sebagai galakan lah. Sekejap saya cari mana saya tulis tadi. Okey. Saya tak hafal lah setiap satu perkataan tu diulang berapa kali. Tapi ni saya share sebagai galakan kepada kita penonton semua untuk bersemangat belajar bahasa Arab Al-Quran ni. So a'udzu saja daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu sahaja telah diulang 7 kali. Billah ni 2550 2550 kali. Maksudnya kali tu apa? 2550 kali diulang dalam Al-Quran. Mina 2471. Syaitan 88. Ar-Rajim 6 kali. Okey. Atas tu je dah berapa ribu 5,000. Bismillahi 24 kali. Ar-Rahman 57. Ar-Rahim 115 kali. 115 kali. Alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdu 43 kali. Lillah 149 kali. Rob saja 199 kali. Al-alamin 73 kali. 73 kali diulang. Maliki yaumiddin. Maliki 3 kali. Yaumi 405. Ad-din 92. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka 24 kali. Na'budu 8. Iyyaka dah tadi. Nasta'in 1 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina 2. As-sirat 45 kali. Al-mustaqim 37. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ladzina 1080 kali. 1080 kali. An'amta 5. Okey. Alaihim 216. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi 147 juga. Al-maghdub 1. 1 kali. Alaihim waladdallin. Okey. La ni diulang sebanyak 1687. 1687 kali. Ad-dallin 14 kali. Okey. Jadi, daripada surah Al-Fatihah ni kalau kita memahami setiap perkataan, dan of course bila belajar bahasa Arab Al-Quran kita jangan belajar setakat okey tahu makna betul dah lah kan. Kita dengarkan apa yang ulama katakan mengenai surah ini, perkataan ini dalam Al-Quran ini supaya kita dapat menghayati dan kita praktikkan di dalam kehidupan harian. Jadi dengan mempelajari surah Al-Fatihah ni sahaja kita sebenarnya telah mempelajari 9,000 lebih perkataan lah. Saya tak kira exactly tapi 9,500 something gitu. Nanti kira sendiri. Jadi 9,000 lebih perkataan kita belajar, kita kongsikan. Alhamdulillah dalam tempoh 1 jam ini. Mudah-mudahan sesi kita pada hari ini mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempena bulan yang mulia ini. Dan semoga sharing pada hari ini akan membuka jalan lah
bagi mereka yang berkeinginan atau mereka yang mempunyai hasrat selama ni ataupun antara cita-cita mereka dalam hidup, target mereka untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran, agar membukalah hati-hati yang bersedia untuk mendalami, untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini. Semoga ini menjadi pembuka jalan kepada kita semua, kan? Jadi bagi mereka yang ingin mendalami lagi, belajar, kita ada sesi-sesi lain. Yang terkini adalah sesi ruhi intensif solat, iaitu antaranya surah Al-Fatihah juga, dan juga bacaan dan rukun-rukun lain yang kita akan pelajari, kupas sedikit sebanyak supaya kita belajar bahasa Arab Al-Quran itu melalui solat. Kenapa melalui solat? Sebab yang pertama, solat itu adalah tiang agama, maka dia sepatutnya menjadi pembuka jalan untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan juga kerana bila kita solat setiap hari, kan? Jadi bila kita belajar daripada perkataan dalam solat, hari pertama lagi kita dah boleh praktiskan apa yang kita dah belajar. Itu tujuan dia pun. Okey. Jadi nanti saya akan pihak yang bertanggungjawab akan sharekan link untuk mendaftar kelas tersebut. Dan sebelum saya akhiri juga sesi saya ini, saya juga ingin berkongsi kepada jemaah semua tentang peluang untuk melakukan wakaf kitab selawat. Sempena bulan yang mulia Maulidur Rasul ini, kita sebenarnya setiap saat kita sepatutnya berselawat, tetapi tambah-tambah lagi kegembiraan menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita banyakkan selawat. Maka saya juga ingin mengajak untuk kita peluang untuk saya sharekan sedikit peluang untuk membeli ataupun mewakafkan kitab Lum'ah At-Tazkiyat ini, kitab yang menghimpunkan selawat-selawat yang memang sangat banyak khasiatnya dan telah banyak diamalkan oleh ulama-ulama, terutamanya di Nusantara dan juga lainnya. Dan kitab wakaf ini akan diedarkan kepada pelajar pondok dan juga ma'had tahfiz yang memang menjadi amalan mereka setiap hari, mereka akan amalkan. Sebab selawat-selawat dalam ni adalah selawat-selawat yang memang banyak diamalkan lah oleh para ulama. Jadi mereka di sana memang amalan harian mereka akan mengamalkan selawat-selawat dalam ni. Jadi bagi mereka yang ingin mewakafkan kitab ini juga, kami akan sharekan juga nanti di bawah peluang untuk melakukan wakaf. Maklumat dia. Okey, dan juga nak kontak macam mana semua kita akan sharekan. Jadi saya seru kepada kita semua, mulalah, kalau bukan sekarang bila lagi, untuk memulakan perjalanan mempelajari bahasa Arab Al-Quran dan juga untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dan dikurniakan amalan yang jujur semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudahi dahulu majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.